Ilmiah Tauhid Abdul Samin, karangan Syekh Daud bin Allah Al-Fatani tanpa sejawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi ila midin qala. Surat 29 ke? Kat mana? 27? 28? 28 kat mana? Dan telah menjawab askar ini, dan telah menjawab akan askar ini oleh Syekh Asy'ari. Kisah cerita berkenaan dengan dialog antara Nabi apa tu? Nabi Idris dengan syaitan. Dengan kenapa berlaku satu pertelingkahan Nabi Idris dengan syaitan, dan dia cocok mata dia pasal apa. Dan menjawab askar ini oleh Syekh Asy'ari, maka berkata ia bahawasanya jika berkehendak berkehendaknya bahawa di dunia atasnya barang yang atasnya dan kulit telur atas barang yang atasnya, maka tidak dapat. Mana kalau nak masuk dunia dalam kulit telur, mana boleh tak? Maka tidak dapat, kata dia. Kerana jisim tebal itu mustahil masuk, ia tak boleh masuk benda besar dalam benda kecil. Sebab itu kudrat iradah tidak takluk pada benda yang mustahil. Okey. Bahawa masuk ia dan jadilah dia dalam tempat yang kecil yang satu. Dan jika dikehendaki bahawa kalau nak buat juga bahawa dikecilkan dunia terlebih kecil daripada kulit telur, barulah masuk. Maknanya proses dia ialah kulit telur besar, dunia kecil, baru boleh masuk lagi. Maknanya tidak boleh buat kerja benda mustahil. Itu dia antara perkara perbahasan dia. Dan dimasukkan akhirnya di dalamnya, atau dibesarkan kulit telur dan dunia itu dimasukkan di dalamnya. Salah satu ya. Besar telur boleh, ataupun kecil telur besar dunia boleh. Apa ni? Salah satu. Besar kulit telur, kecil dunia boleh masuk juga. Ini salah satu. Buat hak mana. Jadi hak mana hak boleh, hak logik tadi. Kita kisah cerita. Mana bukan kata mustahil tak boleh buat. Boleh, bukan. Allah Ta'ala boleh buat dunia besar jadi kecil, dan Allah Ta'ala hak boleh buatnya telur kecil tadi jadi besar. Lagu tu boleh. Tapi nak masuk dunia dari kulit telur, nak masuk lagu mana? Kecil masuk boleh lah. Nak masuk gitu lah, maka tak boleh. Tidak Allah Ta'ala tidak buat kerja benda yang tidak benda mustahil, tidak ditakluk oleh kudrat dan iradah. Dan dimasukkan di dalamnya, maka Allah Ta'ala itu kuasa atas demikian itu. Itu Allah Ta'ala boleh buat, tertakluk kepada kudrat dan iradah. Dan atas yang lebih kepada mereka itu, teruk lagi pada itu pun boleh. Nak masuk lebih jarum, lebih halus, macam mana boleh lagi. Sebab tu saya boleh buat benda tu. Benda kecil yang boleh buat. Satu benda punya apa, agas tu agas. Agas. Apa hak ketik kita tu. Macam nyamuk kan. Ada satu benda kecil sangat kecil lah. Kecil pada nyamuk lagi. Allah, sakit lah dia gigit masa kita buat mukhayyam dekat dekat ni apa, Taman Negara. Ring. Punya kecil tak nampak nak tengok. Punya halusnya. Kali kita teropos tengok, Allah, macam kata kebar rupa macam kata kebar. Bergigi-gigi tu kulit dia. Waktu tu gigi setengah kawan-kawan tak tahan masuk hospital pun ada. Yang Tuhan boleh buat ya. Tuhan boleh buat benda yang sekecil mana pun. Itu Tuhan berkuasa. Itu dah ada kuasa Tuhannya. Kata setengah ulama. Dan sebab tiada mentafsirkan Nabi Idris jawabnya. Kenapa Nabi Idris tak jawab soalan iblis tu? Demikian itu kerana bahasa yang bertanya itu orang yang inat, iaitu orang tanya ni orang jahat. Soalan daripada orang jahat. Dia mari bukan nak belajar, mari nak khianat. Yang ni orang yang olok-olok, dan orang yang bermain-main juga. Maka soalan tadi, saya kata cara jawab soalan ada 4 kan. Di antaranya cara jawab soalan orang jahat. Orang yang soal dia main-main. Jadi cara jawab dia kita kena main-main. If you are the wrong question, then you get the wrong answer. Jadi kena guna istilah tu. Jangan jawab sama-sama, jangan. Kalau orang tanya soalan pelik, kita kena jawab dengan soalan apa? Soalan pelik. Macam awak kata, kenapa puk awak dia pakai jubah hitam je? Ikut aku, duit aku. Duit apa? Aku nak pakai baju hitam, aku baju kuning, aku baju kelabu asap aku. Minta saya tak minta duit awak. Tu jawab dia. Ni dah jawab sunnah Nabi apa. Panjang cerita. Nak apa pakai serban berlakon?
Ikut saya nak ikat tali wayar aku. Nak beli plastik kau ikat aku. Tu cara jawab untuk orang yang Ina, mau jahat. Lain cara dia jawab. Ataupun orang tanya kita, ngaji sore Tok Guru ya kau? Yalah, takkan aku nak repot kamu hari-hari sore 2, 3, 5. Hari ni sore, esok 3. Ikut aku lah. Takkan aku nak ngaji, nak repot kamu, nak berok, nak repot kamu. Hello, dah berok dah. Gitu. Cara jawab dia lah. Berapa kaya? Ikut aku lah. Sore 2 pun. Aku umur dah 50 dah. Sebelum ni 100 dah Tok Guru. Takkan aku nak repot kamu. Hello, saya dah makan. Thank you. Saya dah belajar. Thank you. Hari ni dah 3 dah Tok Guru. Esok bukan macam 4 lah gitu. Maka cara jawab dia mesti dengan beli juga. Ni takut nak jawab. Orang tanya ngaji esok sore je kau. Tidak banyak. Takut berdepan dengan kebenaran. Saudara sekalian, Syiah ada jemaah dia. Ayah Peng ada jemaah dia. Tuhan Harun ada jemaah dia. Saudara, semua ada jemaah. Haji Kahar ada jemaah dia. Hak ngaku Rasul Melayu. Kena J 10 tahun dah negara test. Saya nak tanya, mana jemaah Ahli Sunnah wal Jamaah? Adakah kat Stadium Negara? Adakah dekat Bukit Jalil? Adakah dekat Akademi Fantasia? Cuba bagi tahu, besok jawab. Malam ni tak mau jawab. Bagi tahu mana duduk jemaah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa pengurusinya? Siapa nakibnya? Kalau Tuhan Harun, kita tahu ketua dia semalam kena tangkap. Kalau Syiah, kita tahu pembawa dia bernama Khumaini dan ada risalah dia. Kalau Yapi, kita tahu ketua dia nama Arif Muhammad, Istihar jadi Hindu. Kalau apa lagi? Kalau Wahabi Wahabi belana-lana dah kat belakang rumah saudara orang ni. Jadi maknanya kalau semua ada ketua dia, ada jemaah dia, ada fahaman dia, mana fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah? Mana gurunya? Mana kitabnya? Mana kumpulannya? Besok jawab. Malam ni jangan jawab, saya nak tanya. Kalau tahu tak ada, maka rajin-rajinlah belajar. Sebab sudah kehilangan permata yang sudah hilang. Tak ada, jemaah tak ada. Bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, mana benda kita tak tahu. Dia pakat buat dia tu buat jemaah Ahli Sufi nama dia. Dia ada link buat dia. Ni hantar SMS. Sesungguhnya ilmu berada di akal, iman berada di hati. Wak Yu baca tu. Wak Yu pula siapa? Kamar mana kamar? Tu dia. Dia ada dia pokok dia. Dia panggil link Sufi nama dia. Dia SMS buat dia. Tegak hak mana dapat sesat belaka. Habis anak cucu cicit Syiah natu pun sesat habis. Hak mana dapat WhatsApp dia tu. Nama dia ni jemaah sesat nama dia. Dia tak nak SMS dia, kumpulan dia. Dulu saya mula-mula sengaja saya nak cerita. Ada 10 orang, 13 lah semua pergi rumah saya. Rumah saya nak cerita pasal kitab hikam lah. Saya kata bagus. Kitab tauhid lah, kata bagus. Kata awak belajar kat mana? Saya masuk kesatuan bicara sufi ke tak? Saya kata apa bicara dia? Buat keluar risalah dia. Saya baca risalah dia. Ilmu laduni ialah ilmu yang didapati tanpa belajar, pandai dengan sendiri. Saya kata, mana awak ambil ini? Daripada ulama bicara sufi. Mana lagi? Saya tengok Allah, kesian. Kalau awak kekal dengan pengajian ni, semua puak awak ni sesat belakang. Okey, kalau macam tu, mari kita belajar betul-betul belajar. Kalau bersetuju, mari kita belajar aliran sufi yang sebenarnya itu, baru saya bersetuju. Setelah melihat artikel-artikel yang sesat, setelah saya melihat artikel-artikel yang sesat di print out keluar, macam tadilah saya baca akal apa tadi? Ilmu berada di akal, iman berada di hati. Sekian, terima kasih. Dia tak apa dia. Kalau 100 sesat. Kalau 1000 sesat. Ini bersamalah. Ilmu laduni ialah ilmu yang dapati tanpa belajar, dan mereka yang memilikinya bertuahlah ia. Siapa dapat ilmu tanpa belajar ni? Siapa? Nabi sendiri belajar dengan Jibril alaihissalam. Tidak ada manusia atau muka bumi ni dapat ilmu tanpa belajar. Tak ada.
Tidak ada istilah ilmu tanpa belajar. Bila sebut ilmu mesti belajar. Sebab pemiliknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti dia hantar rasul dia ataupun mesej kepada siapa yang nak sampaikan ilmunya kepada kita. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min warai hijab au yursila rasulah. Tidak adalah manusia itu boleh menguruskan dengan Tuhannya, boleh nak ambil hak Tuhan, ilmu ke, kuasa ke, maklumat ke, apa saja, illa wahyan. Satu. Au min warai hijab. Ini berlaku pada Nabi Musa alaihi salam. Ini berlaku dari Muhammad SAW dalam Nabi yang lain. Au yursila rasulah. Dia utus malaikat. Saya nak tanya, mana dalam tiga ni tak ada? Tidak perlu apa? Tidak perlu belajar. Mana ada? Manusia dapat ilmu daripada Allah mesti sama ada wahyan, warai hijab, au yursila rasulah. Kalau kita mesti melalui Tok Guru. Kalau Nabi melalui warai hijab ataupun wahyu. Tiba-tiba ada sini makhluk asing dapat ilmu tanpa belajar. Wahyu pun tidak, warai hijab pun tidak, yursila rasulah pun tidak. Ambil mana ilmu tu agak-agak? Ambil orang batang kayu. Itulah puncanya, asas silapnya saya bersetuju untuk belajar kitab hikam. Kalau setakat nak suka-suka tak ada. Saya tengok terlalu jauh membawa manusia kepada kesesatan, maka saya kata okeylah, marilah kita belajar. Mulanya 13 orang. Saya kata kalau ramai tak boleh, kalau 2-3 orang pun boleh. Startlah belajarlah, bukalah di masjid, maka korama. Bila mencecah setaru 100 orang lebih, barulah mari tentera Mongol Tata ada Barbarian. Mari Mongol Tata ada Barbarian. Dia bawa peluru dia, bawa kapok siar dia, bawa kapok yang dia pakai oleh Akuli apa. Maka kita pun bawa diri asas silapnya. Inilah dia. Sama juga dengan Durus Samin. Durus Samin ni tuan-tuan sekalian, kitab masyhur sama dengan Aqidatul Najib yang dipopularkan oleh ulama 700 tahun yang lalu, diterjemuh dihurai dan diperkenalkan kepada kita melalui kitab Matan Ummul Barahim, disyarahkan menjadi jawi, menjadi Durus Samin satu persatu saja. Pasal apa telah dijamhur oleh ulama. Jangan menjadi apa, duk petik karangan Imam Tamiyah lah, Bin Baz lah, Ibn Jauzi lah. Saudara kena ingat, itu benda ulama tu telah ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dan pernah dihalau daripada negerinya. Lari tak pakai selipar seorang diri, tuan-tuan. Syekh Taimiyah ni dihalau oleh raja negeri tu, bawa diri dan keluar negeri meminta bantuan seorang diri, tak pakai selipar, dan singgah di satu kampung, ditangkap oleh seorang wanita, bawa ke satu raja nama Sa'um. Akhir sekali jadi nasihat kepada putera Sa'um dan bekerja dengan putera Sa'um selama 46 tahun. Maka bermulalah fahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Situ cerita asal. Mengambil ilmu daripada Imam Taimiyah. Fahaman dia tadi. Dia create kadang-kadang Imam Taimiyah sendiri pun tak kata pun. Macam tu. Sebab kita betul tahu mana benda dia tu. Akhir sekali dia berpendapat. Keluarlah keputusan. Mana-mana pemerintah yang zalim wajib dibunuh. Daripada dia lah. Muhammad bin Abdul Wahab. Dia cerita asal. Jadi kita tidak. Mana raja yang zalim, itu dia dengan Tuhan. Mana yang adil, rezeki bagi kita. Sabar bagi kita. Macam tu kalau dia zalim. Tak ada kata bila zalim, maka tak akan membunuh. Tak ada. Kalau ada juga, bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam suicide bomb, ya. Suicide bomb bukan daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Budaya ni diambil oleh ulama melalui ilmu-ilmu yang dikutip daripada salafus salih. Contoh ya, bisa kata dari kes doa, kes menghukum orang
ambil sunnah-sunnah Nabi sampai ke Nabi kita, Nabi Nuh. Tuhan hancurkan dengan banjir besar. Doa Nabi Nuh, ya Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin ad-dayyara. Sadaqallahul azim. Ya Tuhanku, jangan kamu tinggalkan seorang pun orang kafir di atas muka bumi ini. Maka Allah makbul, maka dia hancurkan dengan banjir besar. Nabi Musa alaihissalam, ya Tuhanku, Fir'aun ni dia kuat ni pasal banyak harta, banyak tentera, banyak pengikut. Oleh sebab itu, ya Tuhanku, potongkan harta dia, matikan pengikut dia, untuk melemahkan dia dan mendapat kemenangan bagi Islam. Maka Allah hancurkan Fir'aun dalam laut merah. Begitu juga kaum Nabi Hud, kaum Ad, wa amma adu fa'al birih sasari atiyah, hancur dengan angin sasari. Begitu juga kaum Samud. Tetapi saudara, bila sampai giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan bila dizalimi, bila dianiaya, bila semua kaum Quraisy tak dengar dakwah dia, maka Allah perintahkan nabinya hak lari. Nabi diperintahkan pindah ke Madinah dan membiarkan kafir Quraisy ini hidup dengan selesa. Itu mazhab Muhammad. Sampailah 6 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijrah, Allah perintahkan, ya Muhammad, sekarang ini kamu balik. Rindu tak kat kampungmu? Rindu ya Tuhanku. Sekarang pergi ambil Mekah, aku beri semula. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min zambik. Sadaqallahul azim. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, yang aku kata dulu sudah menjadi kenyataan. Apa dia ya Rasulullah? Sekarang Mekah Allah Ta'ala beri semula. Persiapkan seluruh tentera, kita bergerak ke kota Mekah. Maka berlaku gerakan di waktu malam di bawah pimpinan Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Berkemah di sempadan Mekah bernama Masjid 7. Dan besoknya berlakulah pembukaan kota Mekah. Seluruhnya dapat ditawan tanpa peperangan. Abu Sufyan sendiri pemeluk agama Islam bersama isterinya Hindu. Ini saya tengok sirah. Kita tengok sirah. Ada tak berlaku pembinasaan pada kaum Quraisy? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad, Nabi Ulul Azmi, ketua segala Nabi dan Rasul. Maka kita sebagai mazhab Muhammad mesti menggunakan kaedah itu. Bila kita tidak dibenarkan, kita keluar dengan penuh hormat. Bila kita tidak dibenarkan, kita keluar dengan penuh hormat. Minta untuk kita jangan kacau, kita buat di dalam rumah kita. Namun untuk bergaduh, berperang, tidak ada sunnah mazhab Muhammad. Tidak ada. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah untuk Al-Quran diturunkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan meletakkan kesalahan kita melainkan sekat terdaya. Lebih pada itu lagi dikira kesalahan. Macam lagi perang ya. Kita lagi perang bawa lastik. Orang lain pakai beg, pakai tergebal, pakai torpedo, exhaust, missile. Adakah wajib lawan? Ini lawan dengan suicide bomb. Ya tak boleh. Sebab apa? Melanggar kaedah peperangan. Sedangkan Quran bagi umat Muhammad sudah diberitahu oleh Allah, la yakulu illa wus'aha. Selagi tak cukup peralatan, tidak wajib berperang. Kalah. Allah Ta'ala bukan maksud mengaku pasal kalah perang. Awak sebab aku perang kalah maksud mengaku. Tak ada. Kalau dibunuh syahid. Kalau dibunuh syahid, tak ada masalah. Dia bagi Tuhan. Yang pentingnya Tuhan redha. Lari Tuhan redha, kenalah lari. Pilih nak hak mana. Kalau lari Tuhan redha, lawan Tuhan marah. Nak hak mana? Ni dia raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggup. Kau dibunuh apa ke? Itu saudara hadiah jebat. Qala jebat. Itu dia. Qala jebat. Rahimahullah ta'ala. Muka Islam kan. Apa kata jebat? Innar raja'u wal adili disembahu wal raja'u zalimi disanggahu. Muttafaqun alaih. Siapa tu? Politik. Betul ke hadis tu? Salah. Sebab apa? Tidak adalah hadis suruhlah lawan. Macam bapak, saudara. Bapak tak semayang, bapak tak puasa, bapak jahat. Saya nak tanya, adakah anak wajib lawan? Tak boleh. Saudara, Amru As, mak dia
memberitahu dia, wahai anakku, aku ibumu. Aku nak kamu keluar daripada agama Islam. Tak mahu, mak. Wahai anakku, aku nak mau keluar daripada Islam. Tak boleh, mak. Aku tak rela segala aku makan, minum, mengandung kamu. Tak boleh, mak. Wahai anakku, kalau mu tak keluar juga, aku tak nak makan. Tak boleh, mak. Lagu mana, mak? Wahai anakku, sekarang aku dah tak makan dah 2 hari. Tak boleh, mak. Balik pula. Wahai anakku, mu tak keluar lagi Islam. Tidak, mak. Kalau mu tak keluar lagi, aku tak nak makan seminggu. Tak boleh, mak. Akhir sekali, wahai Amrul, mu tak keluar lagi. Tidak, mak. Aku akan mati. Walaupun nyawa mak tercabut selai-selai, demi selai-selai untuk mati, aku tidak meninggalkan agama Muhammad. Itu dia. Namun nak deraka kat mak dia tidak sekali kah? Tidak sekali-kali. Tak ada kalau kita dah. Mak nak mampu-mampu lah. Saya tak kira keluar Islam lagu tu. Moga mak tak tiba basah, mak nak mampu-mampu lah sore. Ada lagu tu. Tak boleh. Saudara, ada satu orang Cina mu'alaf. Saya tengah rehat dekat Masjid Kelang, ada surau lah dekat masjid. Dia datang bawa gelas lah, bawa banyak lah barang-barang nak ada. Tuan Imam, kata dia, saya bukan imam, saya singgah semayang je. Habis siapa imam? Memang malai-malai pun ada. Awak ada hal? Ada apa hal? Saya nak hantar barang-barang nak hadiah kat surau ni. Oh, tak apalah, tak ada. Nanti dia ambil lah. Lepas tu ada satu orang kampus itulah. Saya tanya dia, awak daripada mana? Sekian-sekian. Saya masuk Islam. Macam mana boleh awak masuk Islam? Dia cerita, dia baca buku lah, dia apa, dia tertarik. Saya nak tanya satu soalan, kata dia. Saya susah, kata dia. Sebab mak saya, walaupun saya masuk Islam, mak saya tak marah. Cuma dia minta saya jangan tinggal rumah, kata dia. Kena balik juga ke rumah. Dan kakak-kakak saya pun tak marah, kata dia. Tapi ustaz-ustaz tak bagi balik, kata dia. Jadi saya kena tidur masjid lah. Saya kata bukan. Awak masih lagi ibu awak. Dia tetap ibu walaupun dia menyembah berhala. Jadi saya boleh balik lah. Boleh. Tetapi jangan makan makanan yang kotor. Habis nak macam mana? Awak boleh makan sendiri, tapi awak boleh minum. Minum macam air berdiri boleh minum. Tapi awak jangan jamuk makan makanan. Itu saja. Jadi saya malam ni boleh balik lah. Boleh. Seorang mu'alaf tanya. Saya kata, berapa lama dah awak tidur kat kursi ni? Lama dah, kata dia. Ustaz tak bagi, kata dia. Itu ibu awak. Walaupun dia beragama Buddha sekalipun, dia tetap ibu. Tetap tidak boleh durhaka. Macam tadi, kalaupun ibu keluar satu demi satu bulu rama ibu tak mati-mati, saya tetap menunggu, kata dia. Tapi untuk saya keluar dari agama Muhammad, tidak sekali-kali. Kenapa tak? Sebab apa? Sebab agama Islam ni agama yang cantik. Dia tak masuk Islam, it's up to you. Lakum dinukum waliyadin. Tak ada lagi nak kutuk dia, makin hamu dia ke. Tak ada. Tidak. Sebab itu urusan Allah. Ada qada dan qadar. Innama alaikal balag wa anaina hisab. Ya Muhammad, mu hanya kerja menyampai. Aku yang akan pilih siapa yang aku nak. Innama alaikal balag wa alaina hisab. Ni kita nak nyampai apa, kita nak ngesok. Sedaklah kita jadi hamba, kita jadi Tuhan. Ya Muhammad, kata Tuhan, innama alaikal balag wa alainal hisab. Ya Muhammad, mu hijab menyampai. Alaikal balag wa alainal hisab. Dan aku kira siapa aku nak beri hidayah. Mu menyampailah ke siapa saja mu nak sampai. Aku boleh bahasa lah. Wa alainal hisab. Hak bahagian menentunya aku nak pilih bagi ke siapa. Jadi ini Nabi. Ni ada. Alhamdulillah. Sebab saya pergi dah masuk Islam tu. Kalau saya tak pergi, kafir mampu tu tanda tu. Oh tu dia. Saudara, apa benda? Di mana letak tauhid? Di mana letak qada dan qadar? Di mana letak sulih ke qadim? Tu dia, ni dia. Oh, mana tadi kita? Kerana dia berolok-olok bertanya berkadap mengetahui akan masalah. Kerana itulah sebab dia cucuk sebelah mata kanan. Jadi kafarah bagi tanyanya. Sebab ia berkehendak memadamkan cahaya iman orang. Ni jenis mari nak khianat. Bukan mari nak buat benda betul. Mari nak khianat. Maka cocok mata dia sebelah kanan. Buta mata iblis tadi. Maka dipadamkan pula akan cahaya matanya.
Sebab dia nak khianat cahaya orang lain, kau cocok mata dia, buta cahaya mata dia pula. Jazaan wifaqa. Itulah dia pembalasan yang setimpal. Nak khianat kau orang sangat ni. Jaga-jaga je kalau ada saudara-saudara pun, kalau ada iblis hantar macam ni, cocok mata dia alik kanan. Kalau Idris cocok alik kanan, awak kena cocok alik kiri. Jangan alik kiri dia tu. Misal kata dia hantar WhatsApp, sila mari mukhayyam bersama saya. Awak lukis gambar, lepas tu awak betul mata so. Cocok sebelah. Jangan je hantar ke dia. Tulis bawah tu Idris. Yang tulis Nabi, tulis Idris lorong bistari 2. Apa jauh kat mata tu. Kalau Idris alik kanan kata saya cocok mata awak alik kiri. Macam tu. Jangan je tu cakap je. Maknanya demikian lagi seperti barang dikayatkan oleh Ibn Arabi. Ni satu lagi ulama. Saudara, cerita ni bukan hukum tau. Ada yang boleh ambil panduan dan ada yang boleh ambil tauladan. Jangan jadikan dia sebagai hukum untuk bertindak. Ini Ibn Arabi aja tadilah. Cerita Nabi Idris dengan Iblis. Jangan pula saudara bila ada orang makin tanya, jangan biar tak itu. Awasal ni ikut sunnah Nabi Idris. Berat lah tu. Saudara, sejarah bukan untuk hukum, dia untuk panduan. Kalau buruk jadikan tauladan sempadan, kalau baik jadi tauladan. Jangan follow sejarah tu sebab dia bukan hukum, dia sebagai cermin. Ini tidak pernah berlaku. Maka dia ikut. Tak boleh gitu sana. Tak boleh gitu. Okey, ni Ibn Arabi pula. Bagi Allah Ta'ala mengadakan yang mustahil pada akal. Boleh Allah Ta'ala buat yang penuh mustahil, kata dia. Seorang ulama tauhid juga. Seperti bertubuh segala ma'ani. Saudara, lagu mana ma'ani nak bertubuh? Geng-geng Lailatul Qadar berjalan. Lailatul Qadar tu nama satu malam. Macam mana boleh Lailatul Qadar boleh berjalan? Macam malam Khamis, malam Jumaat, malam Rabu, malam Selasa, malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tu nama satu malam. Kalau sudah kata saya malah tak boleh jumpa Lailatul Qadar, Allah wangilah. Saya minta dia bagi dia ajar saya 3 doa. Amboi. Kita pun dengar ni pun. Dah ajar saya gentik lah. Lepas tu. Tapi malam semalam saya bertemu dengan malam Khamis. Malam Khamis bau dia kurang harum. Malam Jumaat lebih harum daripada malam Khamis. Tapi malam Jumaat comel sikit. Rambut kerinting. Agak-agak boleh percaya ke? Sebab malam ni ma'ani. Dia nama sifat malam tu. Macam juga dia punya ma'ani ni macam kuasa, macam masin. Bagaimana rupa masin? Rupa masin macam mana? Kalau bola bulat kan? Bulat. Bola tu bulat. Okey, kita nak tanya dia punya rupa dia tu. Saya jumpa dengan rupa yang garam ni, dia kelabu sikit, tak sama dengan manis. Manis warna dia coklat-coklat gitu. Sebab dia ma'ani. Okey, ni Ibn Arabi. Allah Ta'ala boleh menjadikan ma'ani itu berjisim. Kata dia. Mengadakan seorang pada 2 tempat. Nampak tak? Mengadakan seorang pada 2 tempat. Mana mamak ni duduk di sini, mamak juga duduk di Terengganu. Satu masa. Dia kata di Ibn Arabi tadi. Atau lebih dijadikan tempat kemudian berkata pula, telah aku masuk. Ni cerita dia. Telah aku masuk dalam beberapa dusun, dijadikan Allah Ta'ala lebihan tanah Adam. Dia tengok satu kawasan ladang, ya, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala hasil daripada lebihan tanah yang dibuat Nabi Adam, kata dia. Maka dijadikan pula pohon. Lepas tu tanah tu juga ada pokok-pokok. Lebihan kadar biji lenga. Hak ujung, hak belen lagi tu, tanah lebih lagi kecil lagi tu dia buat pokok. Maka dipanjang kat demikian tanah itu hingga dijadikan sangat luas. Maka kubur tu jadi besar. Sekira-kira arash. Luasnya. Dan kursi. Dan 7 petal langit dan syurga dan neraka. Dengan nisbah kepadanya seperti halakah yang terjumpa di padang pasir punya luahnya. Ya, bagaikan sebiji kemah duduk di tengah padang pasir punya besarnya tanah tadi. Dan telah memperbuat ahlinya satu dusun. Hak kecil tadi pula ada kebun pula. Luar benar. Dalam kebun ada kebun. Dalam dusun tu ada dusun pula, kata dia.
Yang kecil, segala beberapa kota yang amat besar. Ada bandar pula lagi pun kecil tadi. Jika berjalan berkenaan kuda yang pantas, apabila berkehendak berkelebihan pada usul itu 3 tahun punya jaraknya perjalanan kuda 3 tahun tadi, maka kalau picit atas mereka, maka dia pula sepertinya. Lepas tu hak kecil tadi boleh besar pula. Oh, ni apa punya benda ni, khayalan lah ni dia cerita ada kitab dia pula 15 dusun. Aku dah apa beberapa yang mustahil pada akal, dan tiap-tiap yang ditolak oleh akal adanya aku dapat yang mungkin pada segala usul itu, maka aku ketahuilah dengan demikian itu kita hukumkan mustahil sebab singkat akal kita. Tetapi bagi akal kita mustahil. Dan bahasanya Allah Ta'ala kuasa menghimpunkan antara dua didan dua yang bertentangan. Dua yang bertentangan. Dia adakan jisim pada dua tempat. Maknanya dia boleh buat dua tempat. Sini pun khairul nizam, kat Kelang bukan ni nizam yang sama. Takkan nyaya bini dia. Mana satu laki-laki. Kecoh lah kan. Sebab dia di luar adat. Dan berdiri arak dengan sendirinya. Geng manis jalan. Tanpa garam. Bulat melayang tanpa bola. Benda bulat tu. Sebab bola tu sifat bola. Tapi bulat ada, bola tak ada. Ni kan benda ni. Kan pelik tu. Dan berdiri ma'ani dengan ma'ni yang lain. Bulat belaga dengan bulat. Kalau bola belaga bola boleh kira. Masin belaga masin. Betul tak? Boleh fikir. Jadi ma'ani belaga ma'ani ni bermakna benda yang tidak boleh dilihat, benda yang tak boleh dipegang. Itu nama ma'ani. Tapi ada. Macam roh tu ma'ani lah. Roh tu ma'ani lah. Akal tu ma'ani lah. Ada tapi tak dapat dilihat, tak dapat ditimbang, tak dapat disentuh oleh panca indera. Maka itulah ma'ani. Sebab tu kudrat, kuasa Allah. Mana nampak? Dia nampaknya sifat yang telah dilahirkan oleh kudrat. Tetapi pada Allah nama ma'ani. Begitu juga. Tapi dia kata boleh menjelma jadi jisim. Dan telah berkata Syekh Jauhar, adalah kalam Ibn Arabi ini fasid. Cerita ini tidak boleh dipakai. Lagu mana pula ulama tak boleh dipakai? Jika kita tanggungkan atas zahirnya, tak munasabah. Ada dua orang berada satu tempat tadi. Kerana ia membawa kepada mencari ijma'. Mana ulama tidak boleh terima kaedah yang tidak boleh diterima oleh akal, kita boleh pakai. Dan membawa pula kepada fasid yang terdapat dihingga bertambah-tambah busuk seorang pakai dina agama Allah. Maka ditakwilkan oleh setengah ulama bahawasanya kata Ibnu Arabi itu ia melihat dalam alam khayal. Artinya dia mimpi. Sebab itu saudara sekalian, mimpi tidak boleh jadi ilmu. Mimpi tidak boleh jadi hukum sebab dia bukan alam jisim. Okey, sudah dengar satu cerita Abu Nawas. Raja bermimpi, dia bermimpi seorang saudagar bermimpi kahwin dengan anak raja. Jadi semua kecohlah negeri itu. Dia cerita, ni mimpi betul, bukan mimpi main-main. Maka raja pun rasa malu. Raja rampas semua harta benda dia sebagai mas kahwin. Raja rampas semua harta benda dia tadi sebagai mas kahwin. Maka dia jadi bankrupt. Jumpa Abu Nawas. Abu Nawas ni nama dia An-Nu'man. Gelaran dia Abu Nawas. Maka dia pergi. Kenapa saudara? Dia kata, Tok Guru, saya nak tanya satu fatwa. Boleh tak mimpi ni jadi hukum? Saya mimpi je kahwin anak rajanya. Dia akan ambil betul kata saya sebagai mas kahwin. Abu Nawas kata, habis hartamu, habis, tak apa. Besok saya jumpa raja, saya jawab. Hukum dia memang ada, kata dia. Memang ada. Abu Nawas, hukum dia memang ada, kata dia. Dia pergi jumpa raja. Wahai anak-anak muridku, besok saya nak kamu semua sekali pergi baling istana raja dengan batu-batu kecil. Jangan yang besar, runtuh istana pula. Dia bawa semua anak buah dia pergi. Wahai Yasni Salasa, raja keluarlah asisten dia. Wahai siapa suruh pukul baling raja istana? Abu Nawas. Panggil Abu Nawas datang. Abu Nawas datang menghadap. Ya tuanku panggil patik. Ya.
Betulkah kamu mengarahkan anak buah kamu balik istana better? Ya, tuanku. Kenapa? Sebab malam tadi saya bermimpi, tuanku. Boleh kau mimpi jadi hukum? Boleh, tuanku. Siapa mengajar kamu? Tuanku sendiri. Oh, pula. Dia berfikir, bila pula aku ajar? Tuanku sudah merampas harta saudagar. Kerana saudagar bermimpi. Habis salah lah. Memang kalau saya salah, kalau saya salah, tuanku pun salah lah. Maka tuanku pulang semua dia punya harta benda. Ini Abu Nawas. Sebab tu saya dah jawab tadi. Jawab soalan kena ada 4. Gocoh jawab dengan gocoh. Boleh faham? Ada soalan, jawab balik soalan. Itu orang belajar. Ada soalan, jawab dengan perli. Itu orang jahat. Ada soalan, jawab balik dengan cara dia menyoal kita tadi. Macam tu Boleh Ini Abu Nawas jawab. Cara Abu Nawas jawab. Dia kata, tuanku, Patik baru belajar ilmu falak. Macam mana tuan? Macam ketinggat ilmu kamu? Ketinggat ilmu Patik, tuanku. Kepatik tahu jumlah bintang-bintang di langit yang tidak ada pada ulama negeri ini. Hebat, kata dia Abu Nawas. Kalau benar ilmu mundi boleh bilang bintang-bintang di langit, boleh tak kamu tolong bilangkan malam untuk saya malam nanti? Abu Nawas kata, boleh tuanku. Kumpul semua ulama-ulama fiqh yang lain. Ulama lain bukan tak boleh jawab. Bukan tak boleh bilang. Ulama mana ada pelajaran bilang bintang? Maka hebat Abu Nawas. Mau tunggu berapa nak perli ni, nak putuk ni. Ini siap dia malam ni. Abu Nawas, wahai tuanku, nampaknya bila bintang-bintang sudah keluar. Ayo panggil semua ulama-ulama dan wakil-wakil rakyat semua, termasuk ahli parlimen dan ketua-ketua agama, termasuk aktif pertubuhan-pertubuhan agama. Mari belakang. Mari duduk amal semua. Tuanku, saya tengok orang lain semua duduk di permaidani belakang. Saya tidak mahu duduk di atas permainan. Saya hanya mahu duduk di atas sebidang belulang kambing. Oh, cari itu senang saja, easy boat. Tak kat situ, dia boleh duduk atas tu. Oh, lama lah semua tunggu. Mak kena lah ni Abu Nawas. Abu Nawas bangun berdiri. Wahai isi salah sa'arba khamsa sita samania khamsa asra wa ani asra isrun wa isra tiswa mi'atu alfu mi'atain alfu. Banyak juta lah. Letih. Abu Nawas berapa? Belum habis gitu aku. Bang, bila lagi? Berapa Abu Nawas? Sikit lagi tu aku. Belum habis gitu aku. Dia bila. Alhamdulillah. Berapa Abu Nawas? Sebanyak mana bintang di langit, sama banyak dengan bulu-bulu kambing itu aku. Berapa Abu Nawas? Bilang sendiri. Apa cakap? Siapa boleh bilang bulu kambing? Ini Abu Nawas. Jadi ulama-ulama lain, oh gila ikut Abu Nawas. Habis ulama lain kena tipu dia Abu Nawas. Abu Nawas ni saudara, sebenarnya dia ulama besar di zaman Sultan Harun al-Rashid, tapi dia tak nak jadi qadi. Dia tidak mahu jadi qadi. Kalau dia buat pandai, dia kena jadi qadi, dia kena tipu tak mau. Bila raja pergi atas pengawal rumah dia, Assalamualaikum Abu Nawas. Sultan mengarahkan tuanku mengadap malam ni. Ada urusan apa saudara? Wahai esko. Raja nak bincang pasal hukum hakam. Bagi salam kat raja. Hari ni Patik tak boleh pergi. Apa pasal? Period. Jadi nak kata tak betul, muka Tok Guru. Kena betul. Tok Guru kata betul belakang. Tuanku, Abu Nawas tak boleh mari hari ni tuanku. Kenapa? Dia period. Orang lelaki period. Nak kata tak betul, muka dia ni nombor 40 dunia. Kena betul. Jadi dia tak payah raja kau. Abu Nawas. Habis bila dia bila dah suci? Ikut kuruknya ialah 2 minggu. Maka minggu depan lah dia suci tu aku. Minggu depan pergi pula. Assalamualaikum Abu Nawas. Waalaikumsalam. Sila masuk, ikut pintu. Pintu kunci, pagar tak ada. Jadi nak masuk ke tepi. Jangan tidak beradab. Saudara orang istana kena masuk ke pintu. Nak masuk macam mana pintu kunci? Masuklah. Tak boleh masuklah pintu
Pergi kat tepi, hei, tidak beradab kamu. Balik semula. Tuanku Abu Nawas ni saya berpendapat lah, dia tidak sehat tuanku. Selamatlah dia daripada jadi kodi. Ini Abu Nawas. Ini Abu Nawas. Saudara kena jadi Abu Nawas. Biar orang nampak macam tolol, bengong, tak apa. Kalau sudah buat cerdik, nanti orang latih jadi biru agama lah, apalah payah. Sudah orang cakap bawa gila sikit. Orang kata apa-apa lah. Ini Abu Nawas, ya. Jadi mustahil kata ini tak boleh pakai, kata sebab dia adalah mimpi. Jadi mimpi tidak boleh jadi hukum. Sejarah tidak boleh jadi hukum. Dia merupakan tauladan benda baik dan sempadan pada benda jahat. Namun nak ambil yang tu jadi hukum tidak boleh. Panduan boleh. Hukum ialah isbatu amrin au nafihi. Ada dalam hadis, Al-Quran, ijma' dan qiyas, baru hukum. Jangan ambil pernah dilihat, tak boleh. Pernah dilihat, oh itu bukan hukum. Hukum ialah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, baru jadi hukum. Kalau pernah dilihat, pernah didengar, oh itu tak boleh jadi hukum. Mesti ada dalil yang sahih. Sekurang-kurangnya hadis itu mesti hasan sahih ataupun dikeluarkan dari sunnah sittah, iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, baru boleh jadi hukum. Tiada kenapa saya menuntut tiada diberikan atas hukum sekali-kali. Tak boleh. Dan ada takwil itu tak dapat, tiada. Takwil itu betul, tetapi oleh sebab dia mimpi tidak boleh jadi kenyataan. Tiada kerana bahawa telah menentu sedang ulama, katanya bahawa segala orang yang arifin hanya sesungguhnya masuk mereka itu pada demikian bumi. Orang arif, saudara, memang betul berlaku kepada orang arif. Berada satu masa dua tempat, ada. Dia mimpi pergi ke Arab, turun balik pun ada. Dia mimpi pergi Mekah malam, siang balik pun ada. Orang arif dia boleh begitu, tetapi dia tidak boleh jadi hukum. Boleh faham saya tu? Yang tersebut itu dengan arwah mereka itu, dia boleh keluar dengan rohnya, bukan dengan tubuh mereka. Sebab apa saudara sekalian? Kita akan mengaji tauhid dan mengaji tasawuf. Lepas tu saya kata pengajian kena package. Oleh sebab kenapa orang alim, kenapa Nabi dan Rasul, kenapa awliya boleh jadi macam Ibn Arabi tadi? Kenapa? Sebab jasad kita adalah di dalamnya arwah, dan roh ini terkurung di dalam haikal zat, dalam haikal zat, dalam kerangka zat. Okey, apabila jasad ni bebas daripada alam hissi, alam asbah ataupun alam hissi ataupun alam syahadah, maka bila jasad ini terlepas dari alam syahadah, maka roh ini akan terkeluar. Dia akan bebas daripada haikal zat. Maka ketika itu dia boleh pergi mana dia suka, dia boleh bertemu siapa yang dia mahu, boleh bercakap dengan siapa yang dikehendaki. Malah dalam hadis-hadis sahih, apabila seorang meninggal dunia, hari ke pertama dia balik. Hari pertama dia tengok anak-anak dia, subuh tak bangun lagi, dia sekon ni, aduh, pergi kat ni pula. Ni sekon ni pula, mana asyik main game je, daripada dulu lagi. Ni boleh tahan. Pagi lagi bangun dah, dia pergi dapur tengok, tak ada, dah petang-petang, jering-jering tak ada, habis dia kena ada. Dia balik pula ke kubur dia. 7 hari besok dia datang lagi, duduk kat pintu, tengok daripada jauh. Kata dia, aku hidup pun tak bangun, aku mati pun tak bangun. 40 hari dia balik lah, duduk jauh sikit, daripada jauh, tengok gambar jauh. Allah, tangga utuh dah. Kayu puk balik tu, tengok dia sana jauh. 100 hari dia balik lah lagi, dan lepas tu tak balik lagi, duduk di tempat dia. Sebab tu orang tua-tua 7 hari dia buat serabet, 40 hari dia buat
Serawak telur. Pasal dia percaya roh balik makan nasi. Saudara, saya makan nasi, setiap kali saya makan nasi, saya pergi ambil dalam periuk, dia ada balance sikit. Dia ada balance. Saya pergi habis. Baik. Dia ada pergi habis. Oh, kata dia pok saudara saya. Mak saudara masa dia mati dah. Saya kata, apa? Wah. Dia kata, Tok nenek malam-malam balik makan nasi. Mana? Bulu. Saya kata, yo. Saya pun. Balik kau yang dulu. Balik tengok. Mau pergi habis? Kata. Berapa habisnya? Berapa kali Tok nenek mari? Berapa kali? Oh, saya. Mati dah dia. Lepas tu dia, mu ni aku tak tahu. Dia jangan. Esok lah tu juga. Akhir sekali saya pun, wah, mana ada orang mati makan nasi. Maka inilah yang ditentang oleh Wahabi. Akhir sekali melarang. Hak ni memang betul, saudara. Memang satu budaya yang tidak sihat. Budaya yang tidak sihat. Ya, makan nasi tinggal separuh. So, apa ni Tok Nenek nak makan? Sebenarnya hak balik tu pakai Tok Nenek arwah. Apa pasal dia keluar? Sebab roh dia sudah bebas dari jasad. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Sadaqallahul azim. Ini Quran ya. Fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang kamu hina mautiha, ketika mati dia. Matilah. Mati ni macam ni tadi. Hak balik makan nasi tadi. Wallati lam tamut, dan mana-mana hak tak mati fi manamiha, dalam tidur. Sebab tidur tu dikira sebagai setengah daripada mati. Baik. Saudara kalau nak bebaskan roh, saudara kena mati. Sudah. Maka mati itulah dikatakan oleh ahli sufi mati sebelum mati. Jadi alim ulama, Nabi dan Rasul, Auliaullah, mereka sebenarnya mati sebelum mati. Itu sebab roh mereka bebas. Roh mereka bebas. Dia tak heran dengan harta benda lah apa, bagi dia ambil. Tapi dia tak heran. Nak heran apa? Dia mati. Yang duk terekam ni sebab itu. Saya tak percaya sudah pergi tempat orang mati. Assalamualaikum, Anga. Hak mati nama Anga. Ni cek 1 juta, saya tak sempat bagi semalam. Ambil lah. Dia apa? Agak-agak apa berlaku? Lari. Kenapa dia tak ambil cek tu? Sebab sudah mati. Maka manusia sebagai untuk kenali Imam Ghazali, Ali Abi Talib, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rubah, dia mati sebelum mati. Maka sebab itulah puak-puak ni dia boleh naik ke langit, melihat syurga, melihat neraka, melihat bidadari. Saudara, Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana imanmu hari ini? Ya Rasulullah, imanku hari ini meningkat sikit. Macam mana tahu meningkat? Aku tercium bau syurga. Betul mu? Betul. Esok pula, ya sahabat-sahabatku, bagaimana imanmu hari ini? Hari ini meningkat sedikit. Ya Rasulullah, macam mana tahu meningkat? Aku ternampak syurga. Esok pula, wahai sahabat-sahabat, bagaimana hari ini? Aku ternampak bidadari. Lepas tu terkejut, jatuh, mati. Rasulullah kejut. Sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kawan kita pingsan. Kejut. Tak payah wahai sahabatku. Kenapa ya Rasulullah? Dia sudah mati. Terkejut sebab Allah buka dia punya alam arwah. Saudara, kenapa tidak dibuka kepada kita? Saya nak tanya, kalau Allah buka alam arwah kepada kita, saya nak tanya, esok pergi kerja ke tak? Tak pergi dah. Semua pakai duk beripu sini belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Rindu kita sudah menutupi segala benda lah. Dan begitulah yang berlaku kepada
Aulia. Allah sudah buka benda tu, maka setelah pergi tukar dengan mah Joko. Apa? Itu sebabnya kenapa dia boleh pergi tadi, Ibn Arabi, Umar, Ali, Bilal, Suhaib, sebab dia sudah berjaya meletakkan dirinya mati sebelum mati. Tetapi setakat mana yang kita boleh keluarkan daripada alam hissi, itu subjek kepada kemampuan masing-masing lah. Kalau mampu sikit-sikit lah. Kalau tak mampu langsung, maka zero lah kita. Maka awam lah kamu untuk selama-lama. Okey, boleh kata ulama, tiada kerana telah menentukan segala amat bahasa orang alif itu hanya masuk kepada bumi, demikian bumi. Boleh masuk alam tu, dia boleh puak dia. Boleh puak dia. Sebab puak dia sudah mati sebelum mati. Sebagaimana kita belajar. Jangan tak percaya pula. Sekalian, saya nak cerita satu cerita. Tapi Tok Guru saya kata jangan cerita. Tapi kadang-kadang dia sebut juga hak penting kena cerita pula. Saya ada satu masa nak cerita satu je. Jadi di kampung saya ada seorang makcik tu mati lemah air. Jadi bila mati mari bombol lah, mari apa polis lah, mari jurus sentai. Maksud saya lah, kalau saya tak ada jumpa masuk hari yang ketiga masa-masa letih dah duduk menunggu mak. Jadi malam melepas mak isyak macam ni, saya kata saudara-saudara sekalian, malam ni mari kita sembahyang hajat. Kemampuan manusia sudah habis, usaha kita sudah habis. Takkan dah tak jumpa lagi di pasar sana kita sekat dengan pukat parit sungai kecil saja. Maka sembahyang hajat, semua orang kampung sembahyang hajat. Saya jadi imam. Jadi bila tu malam tu saya balik, saya tidur, saya tengok, saya mimpi mari tu bawa saya slide sulu. Kata dia, bukan jauh mana kat ni, mau ikut aku. Saya ikut. Dia sulu. Saya ikut sampai kat Jambatan Hak, papai 2 keping saya follow. Sampai kat tempat sungai tu, dia sulu. Ni, sini. Dia berhilang. Saya pun bangun pagi saya subuh. Orang tak pagi saya sapa dah. Kalau seorang saya. Aku nak cerita kat kampung. Sahu aku esok. Sekali saya fikir, lama tak ada malu orang pula ni. Tak payah. Okey, tahu tak payah. Pun saya tak payah. Jadi saya lepas main subuh, saya panggil anak dia. Anak dia nama Makling. Makling ni sebab dia orang panggil dia keling, sebab dia hitam. Dia orang kampung panggil dia keling. Jadi panggil dia Makling . Okey, Makling main sini. Apa mana? Main kita pergi cari. Kalau nak jumpa. Gelap hari ni. Tak apa. Buat tak apa. Saya suluh ikut yang saya diberitahu tadi. Jumpa Jambatan 2 keping, jumpa tu. Sampai tempat pokok rotan tu, saya suluh sendiri. Aduh. Nasib baik aku tak ambil tahu orang kampung. Kalau tidak malu besar. Tak ada. Saya pun tutup lampu. Balik. Nanti tu kata dia. Dia bau tembok. Mak dia. Mai ada dah. Jumpa dah. Saya pergi mana? Ni tempat tadi lah. Saya pun ada sungguh. Macam nak mau jumpa Malik. Aku cocong kayu kata dia. Bau tembok. Dia macam ni duduk dia. Ni kayu besar kan. Ni kayu masa ni kayu buruk kan. Jadi jenazah tu duduk bawah ni. Duduk bawah ni. Jadi bila dia tolak kayu ni, keluarlah kawan tu sebab dia dah kembung. Saya pun ambil balik, bawa ke hospital, mandi apa semua gitu gini. Maka saya percaya mimpi juga kadang-kadang benar. Itu kita yang makan telur tak basuh, makan roti canai telur tak basuh, makan sardin busuk dan makan petabu busuk pun Allah buka. Apatah lagi aulia. Apatah lagi aulia, tuan-tuan yang mulia. Ini saya nak cerita satu. Ada banyak lagi tapi tak boleh cerita. Nak cerita bermakna apa yang ditulis ulama adalah benar belaka. Dia tidak boleh tipu dan reka. Hak saya cerita tadi, kita yang jahat ni, yang duk curi petai, yang duk curi dokong, yang duk makan benar, makan telur tak basuh, makan ayam tak sembelih, pun dapat benda-benda yang didapat oleh ulama. Apatah lagi aulia Allah, apatah lagi ulamaul amilin, apatah lagi para sahabat. Boleh faham cakap tu? Kenapa kata dia demikian bumi yang tersebut itu? Kerana dengan arwah mereka, bukan dengan tubuh mereka. Tubuh mereka tak boleh pergi sebab dia jasad, sebab dia hissi, sebab dia mukabbalun. Dia tidak boleh keluar daripada alam jasad dia sebab dia tanah. Yang boleh pergi ialah arwah. Maka arwah ni lah
pengajar ilmu tasawuf. Inilah dia ketinggian mutu dia. Maka makna kudrat Allah. Sekian apa maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alimur Rahim, iftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Soalan ke? Wujud yang jelas, wujud yang boleh dipikir dengan akal. Takwil bermakna benda yang berlaku dibawa kepada benda yang belum, benda yang di luar daripada berlaku. Ini kita panggil takwil, ya. Khayal bermakna alami, alam mimpi. Apa lagi? Dilihat itu bermakna dalam mimpi. Dalam mimpi diterjemah kita Jawi dia panggil dilihat. Khayal bermakna alam yang tidak boleh dibawa kepada hukum. Itu khayal. Tapi benda itu tidak mungkin, tidak semestinya salah, tapi tidak boleh menjadi hukum. Apa tu? Ramalan jahat. Ramalan kita panggil kahin. Kahin. Ramalan haram. Ramalan haram. Orang Islam tidak boleh meramal masa depan. Ramalan kalau dibuat juga, ramalan 3 bulan nanti Perdana Menteri kita ialah begian, kemudian yang ini jatuh diganti begian, kemudian selepas ini kerajaan bertukar, maksud ini, itu ramalan. Ramalan digelar kahin. Kahin ni sama dengan murtad. Tak boleh. Kalau kita punya andaian boleh, tapi bukan ramalan. Ambalan ni, andaian ni bermakna ya, tak apa, tidak tak apa. Itu kita panggil andaian. Kita kata gini, ini tanah ni runtuh ni. Betul tak? Itu andaian. Andaian berdasarkan tanah ini tanah lembut. Itu nama dia andaian. Tapi kalau runtuh juga, itu bermakna qada dan qadar. Kalau tak runtuh bermakna andaian kita salah. Itu saja. Tapi kahin ramalan. Kahin ramalan. Apa? Arwah. Arwah. Jamak daripada roh tu arwah. Kalau roh, satu roh. Kalau arwah ni banyaklah. Banyak arwah dipanggil, banyak roh dipanggil arwah. Kalau jasad, satu jasad. Kalau banyak, ajsad. Boleh?